Okay, Assalamualaikum. Siapa yang dah live boleh share kepada kawan-kawan. Kita sambung sikit kelas Urdu kita malam ni. Siapa yang dah live boleh share di wall masing-masing ataupun di group supaya ramai dapat manfaat. Kalau boleh dengar, boleh siapa komen kata boleh dengar. Boleh dengar Boleh dengar ke Ustaz? Ustaz Arif boleh dengar? Muannah Huzaifah boleh dengar? Minta siapa komen kalau dengar suara. Okay, minta share lagi untuk kita mula kelas Urdu malam ni. Mungkin saya akan sentuh sikit lah grammar, past tense, present tense, supaya kita dapat tahu lebih kurang. Okay, perlahan suara saya memang perlahan. Okay, tak dengar tak? Saya pun tak tahu mic ni berfungsi ke tidak sebenarnya. Boleh dengar okey. Okay, baiklah. Dalam bahasa Urdu dia nak kata exactly macam Arab tu tidak, tapi dia ada grammar dia. Grammar dalam bahasa Urdu ni penting juga. Tapi kekeliruan dalam grammar ni memang teramat sangat kebiasaannya. Orang tak dapat nak membezakan dan susah dia rasa nak susunkan ayat. Jadi saya akan jelaskan bermula daripada past tense, ataupun dalam bahasa Arab panggil fi'il madhi lah, yang dah terlepas kan. Kata kerja yang telah lepas. Kita mula dengan perkataan pergi. Pergi bahasa Arab nanti kena buat sesi lain ni bahasa Urdu. Ya, insyaAllah bahasa Arab nanti sesi lain. Jadi past tense dalam bahasa Urdu kita mula dengan perkataan pergi. Kalau kita nak kata dia pergi, saya pergi, telah pergilah kita guna perkataan gaya. Gaya ni pergi. Jadi wo gaya, dia telah pergi. Mai gaya, saya telah pergi. Kalau orang ramai, wo gaye, dia telah pergi, gaye. Dia tak berapa susah. Untuk past tense mudah saja. Wo gaya, mai gaya, wo gaye. Dah, dia simple saja. Untuk perempuan, wo gayi, dia ada sikit lah beza dia, wo gayi. Kalau lelaki, wo gaya. Kalau ramai, wo gaye. Kalau saya, mai gaya. Kalau perempuan, wo gayi. Ada bunyi dengung sikit. Ni untuk past tense. Untuk yang dah lepas, dia telah pergi. Dia telah pergi. Okay, kita datang kepada dia akan pergi. Dia perkataan tu pun lain. Sebenarnya perkataan pergi dalam bahasa Urdu adalah jana. Jana. Jana pun ada banyak perkataan yang berdekatan dengan jana ni, tapi jana yang sebenar adalah pergi. Jana, pergi. Jadi dalam past tense sebenarnya dia tak guna pun perkataan ni. Dia cuma kata telah saja. Tapi yang kita faham kata orang tu dah pergi. Sebenarnya gaya ni dia tak guna pun perkataan verb jana ni di situ.
Dia mudahkan. Dia kata gaya tu dah, dia telah. Maksud di sini kalau kata telah saja, maksudnya dia dah pergilah. Jadi dia wo gaya. Dia akan pergi, wo jayega. Daripada perkataan jana tadi, jana tu pergi, daripada perkataan jana dia akan pergi, wo jayega. Wo jayega, dia akan pergi. Kalau saya jaunga, saya akan pergi. Ingat dia akan berbeza verb dia. Dia macam Arab juga kan, dan dia macam Arab juga, dia akan berbeza. Untuk saya lain, untuk dia lain, untuk mereka lain. Dia jaunga, saya akan pergi. Wo jayega kalau seorang. Kalau ramai, wo jayenge. Daripada awal saya sebut, sebutan amat penting dalam bahasa Urdu. Kalau sebut salah, orang salah faham, dan dia tak rasa best cakap bahasa Urdu jika sebutan kita salah. Jadi saya ulang balik. Untuk telah pergi mudah saja, wo gaya. Gaya, saya pergi, dia pergi. Kalau ramai, wo gaye. Kalau perempuan, wo gayi. Alhamdulillah. Kya hal hai? Betul. Waalaikumsalam. Kalau untuk akan, dia akan pergi, wo jayega. Kalau jaunga. Kalau ramai, wo jayenge. Minta share lagi di wall masing-masing supaya ramai lagi dapat manfaat. Wo jayenge. Kembali kepada dia sedang pergi ataupun saya sedang pergi. Saya sedang pergi, jarahahu. Saya sedang pergi, jarahahu. Kalau orang tanya tak pergi ke? Ni saya tengah pergi ni, jarahahu. Jarahahu. Dia panjang sikit. Kalau dia telah pergi, wo jarahahe. Kalau mereka kalau dia sedang pergi, wo jarahahe. Kalau mereka sedang pergi, wo jarahehe. Dia tukar kepada jamak. Di mereka yang ada basic Urdu mungkin boleh faham. Saya sedang pergi, jarahahu. Dia sedang pergi, wo jarahahe. Mereka sedang pergi, wo jarahehe. Kalau perempuan, wo jarahihe. Dia satu saja. Semua boleh guna untuk perempuan. Wo jarahihe. Dia simple saja. Irada 4 mahina. Bukan irada. Belakang 4 mahina, betul. 4 mahina tu 4 bulan lah. Baiklah. Ini saya dah sebut tentang pergi tadi kan. Kerana sebab apa saya guna perkataan pergi? Sebab umum memang perkataan ini digunakan kan. Kita selalu guna saya dah pergi, saya akan pergi. Semalam saya dah ajar kab, bila. Jadi ambil bila tu, gabungkan dengan apa yang saya ajar ni. Kab jaraheho, kab jarahahe, kab jarahahu. Ni apa maksud dia? Apa maksud apa? Perkataan apa? Saya pun tak sempat nak baca komen. Kalau ada siapa nak soal, boleh tanya. Kalau jarahahu, saya beritahu. Kalau dia seorang, wo jarahahe. Kalau ramai, wo jarahehe. Okey. Kita masukkan perkataan kab. Jadi kab jaraheho, kab jarahehe, kab jarahahu. Bila saya akan pergi. Jarahahu ni adalah perkataan yang luas dan boleh kita nak fix dekat mana pun. Jadi sebab tu saya ajar ni, saya tekankan. Sebab jarahahu, jarahehe, jarahahe, ni semua ni banyak penggunaan dia. Senang. Bila-bila kita boleh guna. Kalau kita nak kata saya sedang pergi, jangan guna jatahu. Bukan. Dia jarahahu. Bila mereka akan pergi, wo kab jayenge. Akan kan? Wo kab jayenge. Kab tu bila. Jayenge, saya dah sebut tadi. Jayega, jaunga, jayenge. Untuk saya, jaunga. Untuk mereka, jayenge. Untuk seorang, jayega. Jadi sambung kab, wo kab jayenge. Kalau ramai, mereka bila mereka akan pergi. Ataupun wo kab kab jaunga. Jadi kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya terus. Jadi saya boleh terus update, terus saya boleh jawab.
Sebab kelas ni pun saya cadang untuk tak nak panjang sangat, nanti boring kan, kita pendekkan saja supaya kita dapat buat revision lah, ulang kaji kepada pelajaran yang kita pernah belajar. Ramai yang attend ni semua pernah belajar bahasa Urdu, mungkin revise sajalah kan. Semua kalangan kawan-kawan yang memang boleh cakap Urdu, kita revise sama-sama. Saya pun dapat ulang kaji dan juga kawan-kawan semua dapat ulang kaji. Kita memang daripada basic, cumanya memang grammar dalam bahasa Urdu ni penting, tapi lebih penting adalah sebutan yang tepat. Daripada awal saya beritahu, sebutan yang tepat dalam setiap bahasa amat penting, lebih penting daripada grammar. Kalau sebutan tak betul, grammar pun tidak ada manfaatnya. Jadi boleh perkataan jana tadi tu kan, jana ni pun dia ada. Kalau jana kan, jana tu kekasih, daripada perkataan jan tu nyawa, dia jana pun boleh juga kan. Jangan kita keliru jana dengan jana. Na ni belakang ada dengung, jana. Betul lagi apa? Jan tu nyawa. Lagi itulah. Kalau ada lagi perkataan-perkataan yang berdekatan dengan jan tu jana. Kalau kita dengung sikit kat nun, jana tu mengetahui. Jana, dengung sikit, jana, mengetahui, pengetahuan, mengetahui, jana. Tadi ada seorang kawan tanya ulu kapata. Ulu kapata ni sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ni kita akan panggil Ustaz Ikhwan tanya tadi ulu kapata tu apa. Dia ulu kapata ni dia refer kepada an'am, maksudnya orang yang kita kalau bahasa Melayu panggil lalang lah. Kalau angin ke kiri, dia pun ke kiri. Angin ke kanan, dia pun ke kanan. Jadi kata ulu kapata. Ulu ni adalah burung hantu. Pata ni benda yang tergantung di leher burung hantu tu. Lebih daripada tu saya pun tak tahu. Sebenarnya to be honest, saya pun tak pernah tengok burung hantu. Kalau ada siapa pernah tengok, boleh beritahu saya tak pernah tengok burung hantu. Tak tahulah, tak pernah nampak kan. Mungkin sebab tak pernah tengok lah. Ada sesiapa yang tak ada beza. Bahasa Urdu dengan Hindi memang tak ada beza. Saya dah bagi tahu dalam kelas pertama bahawa Urdu adalah bahasa asal, Hindi adalah nama negara daripada negara Hindustan. Dia namakan bahasa dia kepada Hindi, kemudian ditukar tulisan seperti mana bahasa asal Melayu dulu dengan tulisan Jawi, kemudian kita romanizekan. Begitulah bahasa Urdu asalnya daripada tulisan Arab dia yang digunakan tu, digunakan tulisan Farsi, kemudian ditukarkan kepada tulisan Sanskrit. Burung hantu boleh pusing kepala 360 darjah. Itu ringkasan kepada sejarah bahasa Urdu. Jadi dia tak ada, Hindi ini bukan satu bahasa yang asing, bahasa asal adalah Urdu. Dan ini orang India pun iktiraf perkara tu, kata ini bukan bahasa asal mereka. Bahasa asal mereka adalah Sanskrit. Sanskriti ini memang kita dalam bahasa Melayu ada contoh kita guna perkataan bumi kan. Bumi ini adalah perkataan Sanskrit. Jadi dalam Hindi pun kita akan dengar mereka sebut bumi. Macam putra ni pun adalah perkataan Sanskrit. Dalam bahasa Sanskrit putra ni adalah anak. Begitu juga dalam bahasa Punjabi pun dia guna puter. Jadi putra ni anak. Jadi bumi, putra ni anak bumi. Dan bumi ini adalah perkataan Sanskrit sebenarnya. Ini bumi, putra. Jadi memang perkataan Sanskrit. Putra Jaya ni pun perkataan Sanskrit juga. Banyak lagi perkataan macam syurga daripada perkataan Sanskrit juga. Asal dia swarg. Daripada swarg tu ditukar kepada syurga. Kan ada lagu lama kan, swarga yahi narka yaha. Jadi syurga pun syurga pun perkataan Sanskrit. Neraka tu nark. Daripada perkataan nark dalam bahasa Sanskrit ditukar kepada neraka. Banyak lagi lah. Banyak lagi. Saya pun tak ingat sekarang. Tapi kalau ada orang macam Maha Takhta, betul. Ini semua daripada perkataan Sanskrit. Jadi India ni asal bahasa dia Sanskrit. Tapi dia adopt bahasa Urdu kerana asal bahasa di India ni zaman pemerintahan kerajaan Islam dulu, Mughal memang bahasa Urdu. Kemudian mereka tukar. Suka, duka, betul. Suk, duk kan. Jadi suka, tukar kepada suka dan duka. Jadi suk, duk. Panjang pula ini cerita kan. Dia jadi lagi panjang sebab kita nak belajar dengan mudah. Boleh juga. Dalam bahasa Urdu suk diguna
Duk pun diguna. Suka dan duka tu sama saja. Suk, duk. Cuma kita modified sikit lah kan? Kita semua modified. Kita punya nasi kandak pun modified, kita punya roti canai pun modified. Memanglah kita sesuaikan dengan negara kita. Nasi Arab pun modified, bubur cili ada sana. Ya, maksudnya memang kita akan modify untuk sesuaikan kepada negara kita, keadaan negara kita. Jadi memang itulah bahasa, kelebihan. Dan bahasa ni memang apa ni, kelebihannya dia banyak modification acceptable dalam bahasa, as long as benda tu diterima oleh semua dan dewan bahasa lah, pakar bahasa. Dari mana kita nak mula belajar bahasa Urdu tu? Dari sinilah. Ini anda sekarang berada di platform yang tepat. Dia sebenarnya bahasa apa pun bila kita nak belajar, kita kena hafal vocabularies. Lagi banyak vocab kita ada, lagi cepat kita belajar bahasa tu. Kalau vocab tak ada, kita cuba nak, bila nak pindah, bila nak pindah dalam bahasa Urdu, kalau nak ayat mudah, dia intiqal, pindah juga. Muntakil, pindah ni muntakil. Kab muntakil, hoge, muntakil daripada perkataan Arab. Dia perkataan Arab pun digunakan dalam bahasa Urdu. Saya sebenarnya tak ada cadangan nak live lama-lama pun kan, lewat malam. Jadi saya rasa kita cuba pendekkan lah, supaya saya pun tak letih. InsyaAllah nanti selebihnya kita sambung lah pula. Kamera pun dah semakin gelap lah. Saya pun tak tahu, semalam pun dia semakin gelap. Kena tukar handphone ni. Kalau ada sesiapa nak sponsor handphone, boleh, saya akan bagi alamat. Tapi saya pun tak pasti kenapa lama-lama dia jadi gelap. Baiklah, itu sajalah hari ni. Saya pun tak panjang sangat kan. Kita pun bulan Ramadan ni kita pun penat, penat berpuasa, penat tidur. Jadi bila kita penat tidur, bangun kita tidur balik, supaya hilang kepenatan tidur tu dengan kita tidur. Jadi tidur saya ada kan. Ada syair Urdu kata, jagna hai jagale asma ke saye tale, warna sota hi rahega kabar ke saye tale. Kalau nak berjaga, berjagalah di bawah naungan langit ni. Kalau tidak, nanti tidur je dalam kubur. Itu sajalah. Kita habis dengan tasbih kafarah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita belajar bahasa Urdu insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.